Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafiqah binti Muhammad dari PAI 1. Tajuk yang dipilih adalah teknologi dalam pendidikan. Baiklah, apa itu teknologi? Teknologi boleh dijelaskan sebagai satu proses, sesuatu yang mana manusia lakukan untuk menyelesaikan masalah atau untuk mencapai tujuan dan produk penghasilan seperti peralatan-peralatan, sesuatu yang boleh dirasa dan wujud dan boleh digunakan untuk memenuhi keperluan komuniti. Dan teknologi ini akan berkembang dari masa ke semasa. Sebagai contoh, jika kita lihat pada tahun 1970-an, teknologi seperti telefon bimbit tiada pengambilan gambar. Kita tidak boleh mengambil gambar. Tetapi pada zaman sekarang, era tahun 2020, sekarang dah tahun 2023, handphone semakin canggih. Hampir ada handphone yang seperti laptop. Kita boleh membuat Microsoft Word, boleh menulis, menaik di dalam telefon bimbit. Tetapi pada tahun 1960-an, 1970-an, pada zaman itu telefon hanyalah untuk membuat panggilan atau mesej yang tiada gambar, hanya mesej tulisan dan itu pun pendek sahaja. Teknologi pendidikan. Apa itu teknologi pendidikan? Teknologi pendidikan suatu sistem dalam pendidikan yang melibatkan 5M. Mesin, bahan-bahan, media, orang dan kaedah yang sama berkaitan antaranya dan bekerjasama untuk memenuhi objektif pendidikan tersebut. Baiklah, teknologi pendidikan. Tadi kita dah dengar teknologi. Sekarang teknologi pendidikan adalah dari segi education, iaitu mendidik generasi. Mendidik generasi bukan hanya dari kanak-kanak tetapi hinggalah ke dewasa. Jadi teknologi pendidikan ni sangat penting untuk generasi yang kecil, dari kanak-kanak, bayi hinggalah ke generasi yang tua, yang dewasa. Jadi teknologi yang telah berkembang dan memberi kesan kepada pendidikan sangat penting kerana dari zaman ke zaman setiap manusia dan peradaban akan berubah. Jadi pada zaman sekarang penggunaan telefon bimbit sangat banyak digunakan dari kanak-kanak hinggalah ke dewasa. Jika teknologi pendidikan ini ada dan maju dan banyak dan mudah diakses di dalam telefon bimbit, ia amat membantu dalam mendidik generasi yang berpendidikan dan berpengetahuan. Baiklah, seterusnya, ia berperanan memberi penekanan terhadap idea-idea pendidikan sebagai rekaan teknologi. Sebabnya ia menerima perkaraan asas yang maju, biasanya hasil dan interaksi, iaitu merubah konsep, mendahului ke cara-cara baru melihat sesuatu dengan merubah teknik-teknik, mendahului cara-cara untuk melakukan sesuatu. Okey, sebagai contohnya dalam bab tayamum, jika kita belajar tayamum, kita menggunakan pasir. Jadi kita akan cari mana-mana pasir yang bersih, kita akan gunakan. Tetapi dari zaman ke zaman teknologi pun berkembang dan ia memberi efek kepada pendidikan. Sekarang sudah ada pasir untuk bertayamum dan dibotolkan, jadi mudah dibawa ke mana-mana. Baiklah, seterusnya, pelbagai pendekatan teknologi dalam pendidikan. Di sini saya ada bawa 4 asas. Yang pertama, teknologi sebagai media dan komunikasi, teknologi sebagai sistem pengajaran, teknologi sebagai alat latihan vokasional, teknologi sebagai sistem berasaskan komputer. Yang pertama, teknologi sebagai media dan komunikasi. Jadi teknologi memberi efek, memberi kesan kepada media dan komunikasi. Seperti yang tadi saya katakan, telefon bimbit. Ada juga komputer. Kita boleh guna komputer dengan mengakses internet dan kita boleh berkomunikasi dengan orang lain. Bukan hanya orang di dalam Malaysia, tapi orang di luar Malaysia juga. Seterusnya, teknologi sebagai sistem pengajaran.
Okey, teknologi dalam sistem pengajaran ni sangat penting. Sebagai contoh, penggunaan LCD di dalam kelas, kita buka internet, boleh buka YouTube. Contoh, cara berwuduk, cara bertayamum. Senang saja kita nak akses di YouTube, kita boleh tunjuk video kepada murid-murid. Kalau zaman dulu, kita hanya akan buat, kita yang buat. Kita bawa pasir, kita tunjuk caranya. Tetapi zaman sekarang, kita sudah ada teknologi yang membantu sistem pengajaran dan pembelajaran. Sistem pengajaran ni ia memberi pengajaran kepada para pendengar, bukan hanya murid tetapi kepada orang luar juga. Yang ketiga, teknologi sebagai sistem berasaskan komputer. Ini sangat penting. Lagi-lagi bagi pelajar-pelajar di universiti yang menggunakan komputer, jika tiada teknologi, susah untuk mereka untuk membuat video. Contohnya, mereka perlu membuat video dengan dialog yang sangat panjang. Dengan adanya teknologi, dialog tersebut boleh dipaparkan pada skrin komputer. Teknologi itulah yang membantu kita dalam kita memasukkan dialog itu pada skrin dan kita hanya perlu membaca, kita tidak perlu menghafal. Itu antaranya. Teknologi sebagai sistem berasaskan komputer ni, komputer dari zaman ke zaman semakin canggih. Dengan komputer kita boleh melakar sesuatu, membaca Quran, kita boleh buat kelas, kita boleh buat Google Meet dan sebagainya. Dan yang terakhir, teknologi sebagai alat latihan vokasional. Jika vokasional ni kita boleh tumpu kepada contohnya sekolah vokasional, mereka belajar kemahiran. Jika tiadanya teknologi, bagaimana mereka ingin mencipta sesuatu, contohnya belon panas, macam mana mereka membentukkan kereta jika tiada alat-alat yang membantu. Alat-alat itu juga terkesan daripada teknologi dari masa ke semasa. Baiklah, kita teruskan dengan teknologi sebagai media komunikasi. Baiklah, yang pertama, media sosial. Media sosial, interaksi dan berbagi informasi. Platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan LinkedIn memungkinkan orang untuk berinteraksi, berbagi informasi dan terlibat dalam diskusi, iaitu perbincangan. Baiklah, ini antara contoh penggunaan media komunikasi. Yang kedua, email dan surat elektronik. Komunikasi bisnes, email menjadi alat komunikasi utama dalam lingkungan bisnes untuk pertukaran pesanan, dokumen dan informasi dan lain-lain. Baik, jadi email, surat elektronik, pada zaman dulu kita menggunakan pos dan pos tu mengambil masa yang lama. Tapi dengan adanya kemajuan email, kemajuan media sosial ni semua, kita hanya dengan tak sampai 5 saat kita boleh hantar surat, kita boleh bermesej dengan orang lain, menyampaikan pesanan, contoh menjemput hadir ke rumah, kita hanya bermesej saja. Kita tidak perlu pergi ke rumahnya, contoh rumahnya di negeri lain, kita perlu bermusafir, kita tidak perlu. Jadi dengan adanya teknologi sebagai media komunikasi ni, ia amat membantu. Lagi-lagi pada era globalisasi sekarang ini, teknologi sangat membantu dalam membangun peradaban manusia. Teknologi sangat membantu dan memajukan diri setiap insan. Baiklah, yang ketiga, aplikasi pesan instan, iaitu instan. Instan, kalau kita tahu, instan tu sesuatu yang mudah je dah siap. Contoh macam Maggi instan, 2 minit je dah siap. Jadi, aplikasi pesanan instan, apa itu? Aplikasi pesanan instan seperti WhatsApp, Telegram dan Slack yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi secara langsung dan cepat. Jadi seperti yang kita tahu, WhatsApp sangat membantu. Kita nak bermesej dengan pensyarah contohnya, kita nak mesej dengan ibu bapa sebagai guru, kita perlu ada komunikasi dengan murid. Jadi contoh ada kerja sekolah, kita boleh terus beritahu dalam grup, ada kerja sekolah sekian-sekian pada hari ini. Harapnya ibu bapa boleh memantau. Dan Telegram juga sangat membantu dalam bermesej, menyampaikan pesanan dan menyimpan gambar. Baiklah, berikut adalah revolusi perindustrian yang keempat. Di dalam bulatan hijau yang kecil ini kita boleh lihat
percetakan 3D, bahan termaju, automasi robotik, bioteknologi, bateri penyimpanan tenaga, blockchain, leceh teragih, geokejuruteraan, internet benda, pengkomputeran tahap tinggi, kecerdasan buatan, teknologi angkasa, realiti bertimbuh dan realiti maya. Yang hijau ini adalah teknologi. Dan kita lihat yang luar ini adalah sektor dan subsektor. Yang pertama, pembuatan, pertanian, perkhidmatan kewangan, pembinaan, perkhidmatan pendidikan, bandar pintar, keselamatan awam, pertahanan, perkhidmatan alam sekitar dan pengangkutan, perkhidmatan kesihatan. Setiap sektor dan subsektor ini memberi sumbangan kepada negara dalam memajukan Malaysia. Setiap negara mempunyai sektor yang tersendiri dan teknologi yang mereka menerima. Jadi Malaysia adalah antara negara yang menerima kemajuan teknologi yang tertinggi. Baiklah, ini adalah revolusi industri 4.0. Di sini kita boleh lihat 18th century. Pada tahun 1800, industri 1.0. Pada tahun 1900, industri 2.0. Pada tahun 20, iaitu 2000, industri 3.0 dan sekarang 2003, industri 4.0. Revolusi industri 4.0 merupakan pemerkasaan struktur pengurusan industri dan komersial yang menekankan pembangunan teknologi digital bagi mengurangkan kos tenaga manusia dan meningkatkan produktiviti. Jadi pada zaman sekarang, mesin contohnya mesin sambal. Mesin sambal sekarang dah ada mesin sambal yang akan menggaul dan memasak sambal tersebut. Kalau zaman 18th century, kita membuat sambal hanya sendiri manual di atas dapur apa semua. Tapi dari tahun abad ke abad dan sekarang kita hanya menggunakan mesin untuk membuat sambal. Ini contoh, saya bagi contoh sambal. Banyak lagi contoh yang ada. Contohnya di restoran. Penghantaran makanan sekarang sudah ada mesin yang menghantar makanan. Bukan pelayan yang menghantar. Sekarang mesin yang menghantar. Mesin itu menghantar makanan ke meja, menyampaikan pesanan-pesanan yang diorder. Teknologi sebagai sistem pengajaran, iaitu menarik perhatian murid. Teknologi sangat penting dalam menarik perhatian murid. Apa akan berlaku jika kita menarik perhatian murid? Murid akan lebih suka untuk belajar, menarik minat mereka untuk belajar. Dalam masa yang sama, mereka akan lebih tekun dan skor subjek tersebut. Kerana mereka ingat apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat. Teknologi yang membantu akan membuatkan merangsang minda mereka untuk menghafal, mengingat dan menjawab dengan baik. Yang kedua, sebagai modal dan alat yang memberi memori kepada murid, seperti yang tadi saya sampaikan. Contohnya, bagi tajuk jenis-jenis najis. Jenis-jenis najis ada berapa? Kita boleh meletakkan gambar pada slide dan mereka akan melihat dan mereka akan mengingat. Contoh, najis mukhafafah. Apa contoh najis mukhafafah? Najis mughallazah. Apa contoh najis mughallazah? Mereka akan ingat kerana sudah ada gambaran. Baiklah, di sini saya ada bawakan contoh-contoh teknologi komputer riba, kamera. Ini ada kamera, ada lagi komputer pada zaman dulu Microsoft dan kamera. Kamera terdapat banyak jenis kamera. Kamera yang ada yang kecil, ada yang sederhana, ada yang besar. Dan kualiti setiap kamera sangat berbeza. Contohnya kamera ini yang warna ungu ini gunakan untuk kita mengambil gambar seperti biasa, tetapi kecekapan kamera yang ini lebih daripada yang ini. Dan yang besar ini mempunyai mikrofon. Jadi contohnya untuk lakonan, mereka menggunakan kamera ini. Kamera ini sangat membantu
dalam penggunaan seharian dan dalam masa yang sama. Contoh, kamera ini digunakan untuk lakonan. Dalam masa yang sama, lakonan itu membantu dan menyumbangkan kepada kemajuan negara dari segi lakonan itu, iaitu kesenian Malaysia. Microskop sangat penting. Penggunaan mikroskop sangat penting bagi penggunaan di makmal, nak cek kuman apa semua, dan laptop sangat penting di kegunaan di pejabat, contoh untuk kerani, untuk penggunaan Excel, perkiraan yuran murid bayar, contoh murid bayar yuran atau logistik dan sebagainya. Komputer riba sangat penting sebenarnya untuk semua, bukan hanya untuk pelajar di universiti saja. Sebagai guru saya memerlukan komputer untuk membuka slide saya. Saya memerlukan komputer untuk buat bahan BBM saya. Di sini kita boleh lihat Google, blog, Twitter, YouTube, LCD, kamera, tab, komputer, handphone dan sebagainya. Ini semua adalah teknologi yang sangat membantu saya akui kerana saya sendiri menggunakan ini. Berita semasa, contohnya isu Palestin. Saya perlu mengetahui apa yang berlaku di Palestin, apa yang berlaku di Syria atau apa yang berlaku di USA. Saya boleh mengetahui hanya dengan hujung jari saya. Kerana saya melihat di YouTube, di Twitter, di Facebook, di Telegram dan lain-lain. Jika saya tiada handphone, bagaimana saya ingin mengetahui perkembangan ini semua? Saya boleh menggunakan komputer ataupun tab. Jadi ini semua sangat membantu dalam kemajuan Malaysia, bukan hanya pada sektor pendidikan tetapi keseluruhannya. Akan tetapi pendidikan sangat penting kerana pendidikan adalah mendidik generasi dari kecil hingga besar. Mereka akan mengingati apa yang mereka belajar di sekolah, apa yang mereka belajar sepanjang pembesaran mereka. Baiklah, ini adalah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Dari 2013 hingga 2025, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ia merangkumi semua. Di sini kita boleh lihat komputer. Jadi apa yang saya ingin sampaikan adalah kita boleh lihat anjakan yang ketujuh, iaitu memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Kita boleh lihat Malaysia sangat mementingkan teknologi. Untuk apa? Untuk melahirkan generasi yang berfikiran terbuka, yang terdidik dan mengetahui teknologi. Yang pertama, menyediakan akses internet dan persekitaran pembelajaran maya melalui satu Bestarinet bagi kesemua 10,000 sekolah. Penambahan kandungan dalam talian untuk perkongsian amalan terbaik bermula dengan perpustakaan video guru terbaik menyampaikan pengajaran dalam sains, matematik, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Memaksimumkan penggunaan ICT bagi pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran kadar kendiri untuk memperluas akses kepada pengajaran berkualiti tinggi tanpa mengira lokasi atau tahap kemahiran murid. Jadi, dalam memaksimumkan penggunaan ICT ini, pihak kerajaan tidak hanya memilih murid tersebut, contoh murid tertentu saja, tetapi ia adalah memperluaskan akses kepada pengajaran dan berkualiti tinggi tanpa mengira lokasi dan tahap kemahiran murid. Jika murid itu mempunyai keputusan yang kurang atau lemah dalam bahasa Melayu, mereka juga boleh mengakses penggunaan ICT ini. Penyediaan akses internet ini sangat penting dan memberi impak yang positif dalam pembelajaran dan keputusan mereka kerana itu adalah teknologi yang terkini.
mereka suka kepada perkembangan yang terkini. Bukan seperti zaman dulu lagi hanya mendengar penerangan daripada guru dan membuat kerja sekolah. Tetapi zaman sekarang kita mempunyai pengajaran daripada video, daripada permainan kuisis contohnya. Mereka perlu menjawab kuis. Mereka mengetahui adakah jawapan ini salah atau betul. Mereka seronok kerana teknologi gambaran, contoh kartun berwarna-warni akan merangsang minda mereka. Baiklah, ini adalah contoh pembelajaran di dalam kelas saya di Sekolah Agama Sabilul Muhtadin Taman Puteri Wangsa. Murid menulis tulisan khat nasakh dan mereka akan menonton video yang saya paparkan pada papan putih menggunakan LCD. Cara pembelajaran ini sangat berkesan. Mereka bersemangat menulis khat. Walaupun mereka tidak mempunyai asas, tetapi ada contoh di hadapan yang besar, mereka boleh lihat sendiri. Baiklah, objektif di sini saya ingin menyampaikan bahawa bagi mewujudkan suasana pembelajaran yang efektif dan interaktif, iaitu teknologi dalam pendidikan pada era globalisasi ini, iaitu pada 2023, pendidikan yang mempunyai teknologi yang tinggi sangat membantu dalam mengaktifkan murid, menjadikan murid seorang insan yang terbentuk, berakhlak dan berilmu. Itu adalah moto dan misi yang perlu kita terapkan kepada murid-murid. Jadi murid-murid dan generasi itu bukan hanya murid tetapi generasi Malaysia, generasi umat yang akan datang. Mereka akan memimpin negara kita. Mereka akan memimpin dunia ini pada masa akan datang. Jadi dengan memberi mereka pendidikan yang setaraf dengan teknologi terkini sangat membantu mereka. Yang kedua, dari masa ke semasa pasti akan ada pembaharuan yang memberi kesan kepada murid dan generasi akan datang. Seperti yang saya katakan tadi, teknologi pendidikan ini sangat penting dalam bukan hanya mendidik tapi melahirkan generasi yang bermutu tinggi. Baiklah, antara isu yang ada, yang pertama, kurangnya ilmu guru dalam bidang teknologi. Hal ini menyebabkan tiada kemajuan dalam alat mengajar bagi murid sekiranya gurunya tiada ilmu dalam teknologi bagi mempelbagaikan kaedah mengajar. Sebagai contoh, seorang guru yang tidak mahu mempelajari teknologi yang terkini, tidak mahu menggunakan PowerPoint, tidak mahu menggunakan Canva atau tidak mahu memaparkan video kepada murid-murid. Dia hanya mahu mengajar seperti biasa, buka buku, baca dan buat kerja. Boleh, tiada masalah kaedah itu. Tetapi jika ada kaedah yang terbaik, kenapa kita tidak menggunakan? Jadi isu ini berlaku permasalahan kerana guru itu sendiri tidak mahu bangkit, tidak mahu mencari ilmu, tidak mahu mencari sesuatu yang lebih baik. Yang kedua, tidak semua memiliki akses yang setara terhadap teknologi. Memang contohnya di Sabah Sarawak pedalaman, mereka tidak mendapat rangkaian internet yang terbaik. Di sana sangat lemah. Dan jika kita tahu, pengangkutan mereka ke sekolah pun menggunakan sampan sahaja. Jadi, mungkin di sana akses yang tidak setara dengan teknologi. Baiklah, yang ketiga, sebagai contoh, pembelajaran online dan akses semua murid pasti ada permasalahan. Sekiranya ada masalah internet, pasti ada permasalahan akses. Yang seterusnya, peningkatan penggunaan teknologi meningkatkan risiko terhadap serangan cyber yang dapat mempengaruhi operasi institusi pendidikan dan data siswa. Jadi peningkatan penggunaan teknologi ini meningkatkan risiko terhadap serangan cyber. Sebab itu kita ada antivirus, kita ada pengawalan secara alam maya untuk menjaga kita punya data-data, kita punya penggunaan dalam komputer itu sendiri.
Di sini saya ada bawakan cadangan. Yang pertama, guru mempertingkatkan ilmu dalam bidang teknologi. Hal ini sangat penting kerana teknologi adalah kunci kepada kemajuan sesebuah sekolah. Contohnya, jika dalam satu kelas ada TV untuk mengajar murid, TV itu sangat membantu. Bukan hanya kita boleh membuka surah hafazan contohnya, atau cara membersihkan najis, cara menyucikan diri, bagaimana cara mengambil wuduk yang betul, kita boleh membuka pada TV dan murid melihat secara praktikal dan mereka boleh mengikutnya. Kerana tidak semua pembelajaran guru boleh membuat. Ada sesetengah yang kita perlu kepada video. Contoh, kisah Nabi. Jika kita bercerita dengan murid menonton kepada televisyen, contoh murid menonton pada slide atau pada TV, mereka akan lebih cenderung kepada melihat kepada video, melihat kepada slide. Baiklah, yang kedua, memberi ruang bagi guru dan murid untuk menjelajah kreativiti dan inovasi melalui penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Mereka perlu pergi kepada tempat-tempat yang mengajar cara penggunaan internet. Betapa indahnya dan betapa kreatifnya kita sekiranya kita menjelajahi apa itu teknologi yang terkini. Yang ketiga, mengintegrasikan pembelajaran etika digital sebagai sebahagian dari kurikulum. Hal ini sangat penting kerana jika mereka sudah atau pernah terlibat dalam kurikulum digital, mereka akan lebih cenderung. Contohnya, bila mereka pergi ke universiti, mereka akan cenderung kepada digital kerana mereka mempunyai pengalaman ketika sekolah menengah contohnya. Membantu murid dan guru memahami tanggungjawab dan kegunaan dalam penggunaan teknologi. Jadi teknologi sangat membantu dalam membangun dan membentuk generasi yang lebih ke hadapan. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.